Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Yang masih belum subscribe, tolong tekan butang subscribe sekarang. InsyaAllah kita akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat dan insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa tekan butang subscribe now. Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita yang dikeluarkan oleh Air Times Network, iaitu rakyat tempatan kita dekat Malaysia dibayar untuk menjadi ejen kepada agensi perisikan Israel, iaitu Mossad. Dalam berita ni dia cakap polis diraja Malaysia telah membongkarkan satu jaringan perisikan Israel, Mossad, dekat negara kita, yang mana dia ada ceritalah kronologi dia dan sebagainya, yang mana kata Air Times Network dia ambil berita ni daripada New Straits Times. Sebelum aku bagi penerangan dan pencerahan dengan lebih lanjut apa benda yang tengah jadi sebenarnya ni, aku terangkan sikit dulu secara ringkas berkenaan dengan agensi perisikan Israel Mossad ni. Mossad ni ataupun maksud panjang dia adalah lantak kau lah pemasuk dia, adalah satu agensi perisikan dekat Israel yang mana boleh disamakan macam CIA dekat US ataupun MI6 dekat United Kingdom, yang mana ini bukan agensi perisikan daripada organisasi tentera. Ini adalah agensi perisikan untuk kerajaan dorang. Walau macam mana pun kaki tangan dia adalah terdiri juga daripada bekas tentera jugalah yang ada skill-skill dan sebagainya, yang mana dia punya misi dia satu je, untuk mendapatkan maklumat risikan terhadap negara-negara yang menentang Israel, terutamanya negara-negara Islam lah. Ada satu sumber bagi tahu yang mana agensi perisikan Mossad ni adalah agensi perisikan kedua yang katanya terhebat. Tapi bila aku cek balik, bukan sebab apa pun, sebab diorang ada bajet yang tinggi dan sebenarnya banyak diorang punya operasi banyak kali gagal. Korang boleh search sendiri dekat Google, ada beberapa operasi yang dijalankan oleh Mossad ni yang gagal, yang telah memalukan diorang sendiri. Kita kembali kepada berita utama kita yang katanya rakyat Malaysia jadi ejen perisikan Mossad, yang mana katanya telah dibongkarkan oleh polis diraja Malaysia. Sampai sekarang sebenarnya tak ada kenyataan rasmi lagi daripada polis diraja Malaysia, dan bila aku tengok artikel ataupun berita yang dikeluarkan oleh New Straits Times, dalam tu dia tak ada mention pun sebenarnya yang benda ni dibongkarkan oleh polis diraja Malaysia. Walau bagaimanapun, selepas berita ni jadi viral, Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha untuk menyiasat dan mendapatkan kepastian sama ada dakwaan ini benar ataupun tidak. Sekiranya benar, risiko dia kepada yang didakwa tu boleh dilucutkan dan dibuang daripada Malaysia. Aku bagi tahu kronologi dia dekat sini. Pada 29 September yang lepas telah berlaku satu penculikan yang mana melibatkan warga
Palestin yang diculik dekat Jalan Yap Kwan Seng dengan menggunakan kereta Velfire, di mana rakyat Palestin yang berumur 31 tahun ni diselamatkan dekat satu operasi yang berbeza dekat satu chalet dekat Kuala Langat, di mana tempat penahanan warga Palestin ni lepas dia diculik, di mana selepas itu pihak polis telah menahan 18 orang rakyat tempatan yang terlibat dengan insiden penculikan ni, yang mana salah satunya adalah seorang wanita warga tempatan lah. Pihak PDRM juga ada menyatakan yang motif penculikan masih lagi disiasat, sebab lepas pemeriksaan awal didapati 8 daripada individu yang ditangkap itu ada rekod jenayah yang melibatkan kes penipuan dan 4 daripadanya positif dadah jenis syabu. Berbalik kepada artikel yang dikeluarkan oleh New Straits Times tu, bila aku baca-baca balik dekat situ, nampak macam berita yang diorang dapat ni mungkin diceritakan sendiri oleh mangsa penculikan yang warga Palestin tu lah. Kalau boleh aku cerita sikit apa yang diceritakan dalam artikel New Straits Times ni. Penculikan ni dikatakan berkait rapat dengan kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh Israel pada Mei 2021 yang mereka bersumpah untuk memburu semua pemimpin Hamas baik di dalam maupun di luar negara, dan diorang akan menyerang negara-negara yang disyaki melindungi, melatih dan membiayai aktiviti Hamas. Salah satu negara tu adalah Malaysia. Sebab kita tahu juga Malaysia ni kan orang Palestin, orang Islam satu dunia kan suka, sebab bagi diorang Malaysia ni adalah satu negara yang selamat. Tapi tak adalah pula yang Malaysia ni jadi markas latihan Hamas, Brigade Al-Qassam dan sebagainya. Dan katanya penculikan warga Palestin ni sebab diorang syak warga Palestin ni adalah ejen ataupun aset Brigade Al-Qassam ataupun Hamas. So diorang pun culik lah warga Palestin ni pada 28 September pada pukul 10 malam dekat Jalan Yap Kwan Seng. Sebenarnya ada 2 warga Palestin yang terlibat. Seorang kena tarik masuk dalam van, tapi yang seorang lagi cuba macam nak masuk campur, tapi diminta untuk menjauhkan diri, dan warga Palestin yang tidak diculik ini meminta bantuan anggota keselamatan dekat hotel yang berhampiran, dan kemudiannya anggota keselamatan dekat hotel tu bertindak untuk mengekori kereta yang digunakan untuk menculik member di warga Palestin tu lah. Lepas 40 minit warga Palestin ni terus buat report dekat balai polis dan wangi. Warga Palestin yang kena culik tu pula kena pukul, kena hentak, dan kemudiannya dibawa dekat satu chalet dekat Kuala Langat. Lepas tu geng-geng yang menculik ni buat satu video call di hadapan mangsa, yang mana dalam video call tu ada 2 orang yang dipercayai warga Israel. Menurut New Straits Times lagi, apa yang diborakkan dalam video call tu, dia punya dialog-dialog dia banyak ke arah pasal Brigade Al-Qassam, pasal nak siasat pasal Hamas ni lah. Dan antara soalan yang ditanyakan kepada warga Palestin yang diculik itu adalah berkenaan dengan pengalaman beliau dalam membuat software perisikan dan sebagainya lah, yang dikatakan telah membantu kekuatan Hamas dan membangunkan Brigade Al-Qassam. Lepas tu dalam tempoh 24 jam polis pun datang pergi raid, dan warga Palestin ni berjaya diselamatkan dan 18 orang tu kena tahan. Jadi apa yang aku nak bagi tahu dekat sini sebenarnya untuk korang lebih faham, artikel daripada Air Times Network yang ada mention bahawa polis sendiri telah mengkantoikan ejen Mossad ni sebenarnya tidak dijumpai dalam artikel asal, iaitu daripada New Straits Times. Mana Air Times Network dapat, aku tak tahu, dan mana New Straits Times dapat cerita full kronologi macam mana warga Palestin tu kena culik pun wallahualam aku tak tahu. Tapi walau bagaimanapun, macam aku cakap tadi, Kementerian Dalam Negeri tidak mengambil ringan pasal dakwaan dan pendedahan ni, yang mana Menteri Dalam Negeri akan menyiasat secara terperinci. Dan memang aku harapkan kepada KDN tolong siasat benda ni, sebab benda ni bukan satu benda yang boleh diambil mudah. Dakwaan ni sangat-sangat serius dan memang kena siasat, sebab kita tak nak Israel tiba-tiba dah masuk dan sebagainya lah. Sebab kita tahu Israel ni memang bangsa yang paling licik, lahabau, lahanat, kafirun punya ni. Macam kita tengok lah Sinas Daily tu punya licik, dia punya nak masuk Malaysia sampai beli kerakyatan dan sebagainya. Jadi kesimpulan dekat sini, tak ada apa-apa lagi kenyataan rasmi daripada KDN maupun PDRM yang mengatakan kes penculikan ni memang terlibat secara langsung dengan ejen perisikan Israel Mossad tu. Apa yang diberitahu dalam artikel-artikel ni kita pun tak tahu dekat mana sumber dia. Jadi apa yang kita boleh buat hanyalah
doa yang baik-baik dan juga kita serahkan pada KDN untuk menyiasat. Betul ke tak betul ke dakwaan ni mesti kena siasat juga, dan sekiranya betul memang orang tu betul-betul jadi ejen Mossad, KDN perlu mengambil tindakan tegas, iaitu buang je lah orang yang disyaki ni. Sebab sebelum ni pun pernah jadi yang mana orang Malaysia pernah terlibat dalam penjualan maklumat kepada Singapura dan sebagainya, dan orang ni memang dibuang ke raya tanah. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Malaysia supaya semuanya dapat dibongkarkan sama ada betul ataupun tidak betul. So rakyat Malaysia jangan panik, kita doa yang baik-baik. Sekiranya korang suka dengan video ni, korang bolehlah tekan butang share. Sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Relax, kita tunggu dulu pengesahan dan juga statement rasmi daripada KDN ataupun PDRM. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, macam aku cakap tadi, sekiranya benda ni betul pun jadi, aku tak pelik sebab kita tahu Israel lah manusia golongan bangsa yang paling licik, paling dalam dunia ni lah. So diorang sanggup buat apa sajalah. Kalau diorang kata diorang nak, diorang akan buat walaupun terpaksa buat benda-benda yang ridiculous. So kita kembalilah kepada jalan Allah, kembalilah kepada jalan agama yang sebenar. Semoga kita semua dikurniakan taufik dan hidayah. Semoga kita semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Semoga kita mantapkan amal ibadah kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya.